Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sekarang ni kita sambung kuliah kita. Sekarang ni ialah bab yang keempat, curve fitting ataupun penyesuaian lengkung. Okey, first ialah linear least square. Iaitu kuasa dua terkecil, linear ataupun straight line. Okey, persamaannya adalah y equal to a tambah bx, di mana a dan b ni kita akan constant. Constant pemalar yang kita kena tentukan. Okey, error ni ialah EI ni sama dengan YI ni, data tolak dengan Y pada XI. Jadi ni. Okay, kalau kita ada cross ni adalah data, jadi kita akan sesuaikan dengan menggunakan garis lurus. Okey, garis lurus yang least square, iaitu yang dengan error yang terkecil. Jadi EI ni error pada titik XI ni ialah XI YI ni adalah titik data tolak dengan Y pada XI. Y pada XI ialah gantikan XI ni dalam Y sama dengan PX ni. Jadi bezel sini ialah error, namakan error. Jadi error ni kita kuasa 2. S ni sum of square, S sum of square, jadi sin of square error. Jadi summation error kuasa 2. Okay, summation error kuasa 2. Jadi summation YI tolak dengan Y pada XI kuasa 2. Gantikan YI sama dengan ni. Jadi kita nak meminimumkan S ni. Okay. Jadi kita guna calculus, iaitu kita bezakan S terhadap A equal to 0, del S del B equal to 0. Dan ni adalah pembezaan separa. Pembezaan separa terhadap A, pembezaan separa terhadap B. Jadi S ni kita bezakan separa terhadap A, sama dengan 2 depan. Bezakan ni dapat negatif 1. Okey, sama kosong. Terhadap B, 2 tu depan ni ialah beza terhadap B ni ialah negatif EX. Okey, jadi kita ringkaskan, kita akan dapat ini adalah persamaan yang dinamakan normal equation. Jadi kita akan selesaikan persamaan ni untuk tentukan nilai A dan B. Jadi pelajar kena belajar macam mana daripada S tadi bezakan dia terhadap A, terhadap B. Okey, daripada S sama dengan square kuasa 2 ni. Okey, bezakan S, beza separa S terhadap A, beza S terhadap B equal to 0, terhadap A equal to 0. Kena belajar sampai dapat persamaan normal. Sampai dapat persamaan ni. Okey, jadi sekarang ni kita tengok contoh macam mana kita boleh tentukan nilai A dan B. Ini ialah metrik simetri. Tengok, ni
SI, summation SI, ni summation SI. Ni ialah diagonalnya ialah summation 1, summation SI kuasa 2. Okey. Ni ialah summation YI, summation X darab YI. Tengok contoh ni. Okay, find the least square line atau least square linear least square line ni garis for the following data. Compute sum of square error. Jadi kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik data, iaitu I daripada 0 sampai 5 lah. Jadi I ni daripada 0 sampai 5. Iaitu kita ada 6 titik data. Jadi kita akan selesaikan persamaan yang kita terbitkan tadi. AB ditentukan oleh persamaan ni. Okey. Persamaan summation I daripada 0 sampai 5 A1, summation I sampai 5 SI, summation 1 sampai 5 XI, summation 1 sampai 5 XI square. Ni adalah summation YI, summation XI, YI. Jadi kita boleh bina satu jadual. Mana? I daripada 0 sampai 5. Ni adalah SI, YI. Ni lah akan SI square. Squarekan SI ni dapat ni. Lepas tu XI, YI. Ini darab ni. Dia dapat ni dan jumlahkan. Ini adalah jumlah semua ni. Jumlah semua. Ini adalah summation SI, ini summation YI, summation SI square, summation SI Y square. XI YI Jadi ini adalah persamaan yang kita dapat. Okay, isikan dalam persamaan di atas. Okay, maka kita boleh selesaikan. Okay, menggunakan apa-apa kaedah. Di sini A ni sama dengan ni, boleh guna kalkulator. Boleh guna kalkulator untuk dapatkan AB. Kalau tidak disuruh menggunakan apa-apa, guna kalkulator. Okey, kalau okey. Di sini ada ditunjukkan cara penggunaan kalkulator. Okay, you set mod fix 4. You cari mod, cari statistik. Persamaannya ialah A tambah BX. A tambah BX, iaitu pilih 2. Masukkan data. Ni. Datanya ialah ni. Dia akan paparkan XY ni. Okay, masukkan X 1.0, 1.2 sampai 2.0 equal. Lepas tu turun bawah, pergi kepada Y pula. 1.46, 1.67, 2.3 sampai 2.8. Satu. Lepas tu tekan AC. Jadi sekarang ni tekan shift statistik. Statistik 4 ni variable. Maknanya you boleh tahu berapa N dia. N dia ada 6. Dalam kalkulator dia tak mula daripada 0. Dia mula daripada 1. Okay. N 6. 6 titik data. Lepas tu shift stat 3 ni summation, tekan 3. Pilih nombor 2 ni summation X 8.8. Okay. Summation X square, summation Y, summation XY. Dan nak dapat A dan B, boleh guna shift step regression. Pilih A, sama dengan jawapan dia. Shift step 5 regression, pilih 2, dapat ni. Okay. Siapa yang guna kalkulator yang baru, you kena rujuk manual. Okay, macam mana boleh menggunakan kalkulator. Ni adalah kalkulator yang lama, yang terdahulu sikit.
Jadi kita dapat inilah persamaan least square yang kita dapat. Ni persamaan A plus BX. Okay, sekarang ni kita boleh kira sum of square error. Jadi titik xi, y pada x, gantikan xi dalam persamaan ni. Okay, dapat y pada xi. Okay. Lepas tu beza antara ini tolak ni. Okay. Kemudian square. Kuasa 2 kan. Dapat. Ni lah jumlah ni dinamakan sum of square error. Okay, jawapannya ialah 0.2282. Ini adalah graf macam mana kita datanya ialah cross ni. Yang kita cari tadi yang merah ni. Ini adalah persamaan yang kita dapat. Jadi inilah garis yang sesuai untuk data yang mempunyai error terkecil. Okay, garis lurus. Okay. Itu adalah least square error. Ada latihan exercise 4.1. Saya boleh cuba. Okey, seterusnya kita ada quadratic least square. Ni quadratic ni ialah kuasa 2. Ni A tambah BX tambah CX square. Kita akan dapatkan apakah nilai A, B dan C. Jadi error, ini ialah error. Okay, S kita kuasa 2 kan error. Ni lah kuasa 2 kan error. Ni lah S sum of square error. Jadi kita akan meminimumkan S ni. Jadi kita kena bezakan S ni terhadap A, terhadap B, terhadap C. Okay. Jadi kamu kena belajar macam mana untuk dapatkan persamaan. Okay, seperti linear tadi. Okay, beza terhadap A, S ni terhadap A, 2 depan. Okay. Lepas tu bezakan ni terhadap A, dapat negatif 1. Okay, beza terhadap B, bezakan ni terhadap B. Dan beza terhadap C, kita akan dapat 3 persamaan. 3 persamaan dan ringkaskan. Maka dapatlah persamaan normal dia. Iaitu ni adalah matrix simetri. Okey, ni SI, ni SI. SI kuasa 2, SI kuasa 2, SI kuasa 3, SI kuasa 3. Ni adalah penjurusnya lah. Summation 1, summation X square, summation X kuasa 4. Ni adalah summation X, summation Y, summation XY, summation X square darab Y. Okay. Kita tengok contoh. Contoh tak ada juga. Sekarang ni kita akan anggarkan menggunakan quadratic least square. Datanya ada 5, ada 6. 0 sampai 5. Okay, kita boleh gunakan jadual ataupun menggunakan kalkulator. Ni adalah menggunakan jadual. Okey. Jadual ni SMI ni square cos 3 cos 4 X darab Y, X square darab Y. Okey, dapat persamaan ni. Okey, dapat persamaan yang kita akan tentukan nilai A, B, C. Okey, biasanya ni adalah sistem 3x3. Dalam peperiksaan sebagainya mungkin dia suruh guna kaedah yang kita dah belajar dalam bab 2 dulu. Okey, kaedah penghapusan Gauss. Okey, kita boleh guna. Ini adalah juga ini adalah matrik
dominan perpunjul tegas. Ni okay, kita juga boleh menggunakan kaedah lelaran Gauss-Seidel atau Jacobi. Jadi untuk dapat nilai A, B, C, kalau tidak disuruh menggunakan apa-apa kaedah, kita boleh gunakan kalkulator. Kalkulator ni, boleh gunakan kalkulator. Okey. Jadi C mu set kepada 4 perpuluhan mo statistik 3 ni ialah kuadratik dalam kalkulator ni ialah plus CX square. Pilih nombor 3 tu. Ni ialah kuadratik. Okey, tadi ialah linear. Ada beza. Jadi masukkan data X, masukkan data Y dan boleh cari variable dia. Okey. Sini mungkin kamu okey, mana ni? Yang okey, summation ni. Summation I daripada 0 hingga 5 1. Apa maksud dia? Maksudnya ialah tambah 1 ni ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya kita ada 6 kali lah. 6 kali tambah A ni. Tambah 1 ni. Maka jawapannya ialah 6 lah. 6 summation 1 tu 6 ni. Ni ialah 6. Okey. Okey, jadi boleh guna kalkulator dapatkan summation X square 4 XY dan sebagainya. Dan boleh solve. Semua ni ada dalam kalkulator. Jadi shift step regression nombor 5 tu A berapa? A ialah ni jawapan dia. B ialah ni, C ialah ni. Okey, dia ialah menggunakan kalkulator. Dan kita boleh kira sum of square error. Sama macam linear tadi. Okey. Y ni nak gantikan XI ni dalam persamaan yang kita dapat ni. Error ialah ni. Error ni lebih kecil berbanding dengan linear. Maknanya kuadratik ni lebih baik lah. Ni. Ini ialah penyusunan data tadi yang cross-cross ni menggunakan linear kuadratik. Nampaknya dia lebih hampir kepada titik data. Okey, jadi maknanya kuadratik least square ni lebih tepat lah, lebih baik. Kuadratik atau parabolik. Parabolik least square. Jadi boleh buat latihan. Okey, 4.2 je. Okey, sekarang ni kita pergi pada linearization. Penglinearan data. Jadi kalau kita ada data yang bentuk non-linear, ni adalah data yang bukan linear. Macam mana kita nak linearkan persamaan ni? Caranya ialah kita mengambil log kedua-dua belah. Okey, ambil log kedua belah. Log C dx log E. Log E ni adalah 1. Sini sebenarnya ada log E. Tapi log E ialah 1. Dia dapat dx saja. Jadi sini ialah log C tambah dengan log E dx. Dx ni ke depan. Jadi log E ialah 1. Okay. Jadi untuk non-linearkan ni kita ambil log Y ni sebagai Y besar. X ni sebagai X besar. Jadi sekarang ni kalau kita plot graf ni adalah satu garis lurus.
di penilaian data. Jadi contoh, kita ada persamaan ni diberikan hubungan yang tak linear. Jadi kita akan menggunakan penilaian data. Jadi di sini sebenarnya kita nak tentukan apakah A, B. Jadi kalau bandingkan dua persamaan ni, A ni ialah long C. Okay, jadi nak dapatkan C, kita antilog ataupun eksponen A dapat C. Sini ni bandingkan B ni sama dengan D. Jadi maknanya kita boleh tentukan apakah C dan D daripada persamaan asal ni. Persamaan asal ni kita tentukan kita tentukan apakah D dan C. Okay, jadi kita ambil long kedua belah, maka kita dapat persamaan ni yang kita boleh linearkan dia dengan mengambil long Y ni sebagai Y besar, long C sebagai A, dan BX ni sebagai X besar. Okay, jadi kita akan sesuaikan dengan Y sama dengan BX. Jadi ini kita tunjukkan sebelum ni, inilah persamaan yang macam mana menentukan nilai AB bagi yang linearly square yang kita terbitkan dalam dulu. Jadi kita boleh buat table, okay, X, Y yang diberi. Ini lah, ambil X besar sebagai X, okay, Y besar ialah long Y. Long besar ni ambil long terhadap YI ni, dapat ni. Cari X square, cari X besar terhadap Y besar ni untuk kita isi dalam persamaan ni. Jadi yang ni kita dapat. Jadi kita boleh selesaikan untuk dapatkan A dan B. Ini adalah persamaan Y, ini adalah persamaan bentuk A dan B. Jadi sekarang ni kita akan tentukan apakah nilai C dan D. Jadi kita bandingkan persamaan ni. Jadi ialah terdapat long C ni. Long C ni ialah A, sama dengan ni. Jadi C sama dengan antilog ni, dapat ni ialah C. Nak dapat D. D ialah ni. D bandingkan ni D sama dengan X besar ni. Okey. Jadi kita dapat C dengan D. Jadi ni sebenarnya ialah persamaan yang sesuai untuk data. Okey. Untuk sesuai bagi data. Jadi inilah jawapan dia. Jadi kalau kita tengok ni raja dia. Inilah kalau kita least square dalam XY plane, maknanya garis lurus dengan kita ubah data tu, ini garis. Inilah yang sebenarnya. Ni. Ini data yang sebenarnya. Ini adalah lengkungan yang kita dapat. Jadi menggunakan teknik penilaian data, kita boleh sesuaikan data yang menggunakan non-linear equation. Dan kita boleh juga kira sum of square error. Dapat ni adalah sum of square error. Jadi
inilah contoh macam mana penlinearan data. Jadi ada lagi masalah lain. Ni jadual ni menunjukkan macam mana kita boleh transform. Kalau kita ada ini adalah hubungan yang tak linear, okay, kita boleh ubahkan ni kepada linear form dengan ambil ni X sebagai 1/X, Y sebagai Y. Okay, boleh tentukan apakah C dengan D. Ini adalah kalau persamaan asalnya C bahagi D plus X. Kita boleh ubah ni. Kita buat data baru X sebagai X darab Y. Ini adalah X. Y besar sama dengan Y. Okay. Jadi boleh tentukan nilai A, B. Kemudian terus boleh tentukan C dengan D. Inilah contoh macam mana kita boleh buat penglinearan data bagi data yang tak seragam. Okay. Dan ni contoh tadi ni contoh tadi ni. Y sama dengan C dx, ambil long, maka kita boleh tentukan nilai C dengan B. C dengan D ni adalah bentuk yang lebih kurang sama dengan ni. Kita ambil long kedua belah, maka kita boleh linearkan data. Ya, itu adalah macam mana contoh kita boleh melakukan proses penlinearan data. Ni you boleh cuba latihan ni. Ni cuba dapatkan bentuk linear bagi persamaan yang tak linear ni. Okey. Ni seperti dalam table tadi, Y sama X kuasa D. Ambil long kedua belah dan tunjukkan bahawa dia boleh dilinearkan menggunakan data yang baru, data X, Y yang besar ni. Ini pun satu lagi latihan. Okay. Tengok jadual tu macam mana kita boleh buat penlinearan data. Okay, berikutnya kita akan bincang numerical differentiation. Okay, untuk kuliah yang berikutnya. Jadi saya berhenti sini dulu